tolong orang supaya tenang, maka antara ialah kita kena ada ilmu bagaimana nak menenangkan mereka. Contoh dia, contoh. Dalam keadaan musibah COVID-19 ini, kan orang guna kaedah macam-macam, kita terima pakai, kita tak boleh tolak. Itu amalan para doktor, kita wajib kita kena ikut, sebab itu adalah the physical punya perubatan. Tapi spiritual, orang yang ada ilmu, insya-Allah dia tak akan gabra, dia tak akan kelang kabut, dia tidak akan panik dan sebagainya. Kenapa dia? Sebab Nabi dah ajar dah kepada kita every morning and evening 3 time morning and 3 time evening. Apa dia baca tadi? Ayat kursi 3 kali. Kemudian qul huwallah 3 kali. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kemudian qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Yang keempat apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa alim pun 3 kali. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Insya-Allah. Betul. Nabi tak pernah bohong, Nabi tak pernah tipu dalam hidup Nabi sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, yang mana berpeluh dah yang mana Nabi ni bila bersabda, berkata-kata pasti betul. So betul. Hanya orang yang hati tenang saja mengatakan yes, Nabi cakap tu betul. Betul tak? Betul, Nana betul. faham tak tu? Faham. Macam contoh. Nana mengamalkan madu Yaman. Memang pun. Ada lagi tak Ustaz? Ada. Jangan tanya dalam lagi. InsyaAllah kita akan Okay. Nana makan madu Yaman. Mungkin madu Yaman ni adalah terbaik untuk suara. Betul tak? Betul. Madu Yaman ni terbaik untuk balgham. Ini kahak kita yang melekat ni, dia akan hilangkan. Ni contoh, sebab ini semua benda yang Allah bila sebut dalam Quran. Madu ini merupakan penawar bagi penyakit manusia. Maka bermakna kita yang hati tenang sahaja, ada ilmu bahawasanya Allah tak pernah membohong, Allah tak pernah tipu. Madu merupakan salah satu penawar dia. Tapi siapa yang boleh pegang benda tersebut? Orang beriman sahaja yang yakin bahawasanya benda itu merupakan penawar. Kerana apa dia? Sebab hati dia adalah hati yang tenang, ya, dalam hidup dia. Maka apa yang Nabi cakap, yang Allah firmankan adalah benda yang pasti, dan pastinya adalah sahih dan benar. Itu antara dia. Itu pertama. Betul. Pertama, hati tenang ni mesti ada ilmu. Yang kedua ialah bagaimana hati nak tenang, iaitu kita kena namanya mujahadah. Mujahadah. Mujahadah ni maksud dia kita panggil mungkin dalam apa yang sebut mujahadah ni. Kalau mujahidin ni kan orang yang berjihad di jalan Allah kan, mujahidin. So mujahadah ni orang yang bila buat something, buat sesuatu, dia mesti buat dengan penuh kesungguhan. Oh, bersungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh. Sebab tu, kalau nak hati tenang, dia kena bersungguh-sungguh untuk mengubah dirinya supaya hati dia boleh dapat tenang. Itu antara dia. Sebab itulah kalau kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali ada menyebutkan kepada kita dalam pandangan Imam Al-Ghazali khususnya, yang mana hati kita ni kena ingat syaitan selalu dia kacau dan ganggu kita. Setiap masa lah. Yes, sebab itu antara syaitan dia tak akan izinkan kita ni berhati tenang. Ini kita kena pegang. Oh, dan dia akan buat apa-apa je untuk bagi hati kita tak tenang lah. Dia bukan setakat Nana sebagai seorang artis yang Nini kat sini ni. Sana Nana, sini Nini kan. Dia takkan Nana ke Nini ke Nunu ke Makcik Kiah lagi teruk. Sebab duit dapat banyak apa-apa ni.
Kan? Rupiah juga yang kena. Berapa ribu dapat? 4,000 lebih kan? Cabut-cabut 8,000 dapat benefit bantuan apa nama ni khas daripada kerajaan Malaysia kan? So syaitan ini dia berusaha supaya hamba Allah jangan hati dia tenang. Ya, hamba Allah syaitan usaha supaya hati hamba Allah jangan tenang. Iaitu yang pertamanya dia akan buat apa supaya kita ni ada rasa cepat marah dengan orang. Satu. So kita kena mujahadah sungguh-sungguh lawan syaitan ini supaya bila something berlaku tersilap whatever supaya bersabar, jangan cepat marah. Sabar itu adalah milik sifat-sifat daripada malaikat dan marah itu adalah daripada syaitanur rajim. Dia marah dekat Allah sebab Allah suruh dia sujud dekat Nabi Adam kerana bagi dia hina Nabi Adam ni kerana dibuat pada tanah yang busuk, tanah liat yang busuk, dia dibuat daripada api. Api ni siapa berani pegang? Yalah, tanah betul. orang pijak tanah orang pijak-pijak je, api orang tak boleh pegang. Dia marah pada Allah sebab apa? Pasal apa? Dia dibuat pada api, suruh pergi sujud dekat Adam AS. So sifat marah ini syaitan punya kerja. Itu antara dia. So kalau siapa-siapa marah aja, maka hilanglah ketenangan dalam hati dia. Betul tak ni Nana? Betul, betul. Yes. Siapa-siapa pun. So bila dah mula marah tu, ya na'udzubillah min dzalik, sebab tu Rasulullah SAW ada berpesan kepada seorang sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, bagilah tausiah sikit dekat aku. Maka Nabi kata pada, la taghdab. Satu tu je. Dua kalimah. La, jangan. Taghdab, marah. La taghdab. Jangan marah. Tu yang payah tu Nabi, nak buat tu. jadi ni sahabat tanya ni, lepas tu apa lagi ya Rasulullah? La taghdab. Kali ketiga, apa lagi lepas jangan marah? La taghdab. Jangan marah. 3 kali. Faraddada miraran. Telah disebut. Nabi ulang berkali-kali. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Maka Nabi beri kafir ni dia punya solution macam mana nak hilang marah. Nabi kata bila kamu nak marah, maka pastikan marah tadi kalau waktu kamu berdiri, kamu kena duduk. Tengok subhanallah. Ni tu saya kata Nabi ni subhanallah. Ya, SAW ini, Masya Allah. Memang kalau kita tengok Nabi tu, akan dalam berjanji kan, Marra'a wajahaka ya Sa'ad. Siapa-siapa yang tengok wajahmu pasti tenang. Allahu Akbar kan. So Nabi kata, solution dia ialah, kalau kamu marah waktu kamu berdiri, kan, alah kadang-kadang Nana pun marah juga. Ya, marah kadang-kadang lah. Betul? Mesti punya lah. Suruh Nana jangan duk kelentong lah. Nana mesti ada marah juga dengan orang. Marah dengan PE kan. Marah cuma Nana ni nak tenangkan. Yelah kalau PE tu silap bagi date kan. Patut Nana show malam ni kat JB. Tiba-tiba dia pergi ambil satu malam 2 tempat. Mengamuk lah. Memang mengamuk lah. So kita sebab kadang-kadang kesilapan ini mungkin satu benda yang memang telah ditetap tentukan oleh Allah. So kalau waktu itu kita berdiri, kata Nabi SAW, bila kita berdiri, maka duduklah kamu. Nak redakan marah ni. Dan bila kamu duduk pun kamu marah lagi, kamu baringlah. Tengok Nabi ajar solution dia. Dan kalau masih marah kadang-kadang kamu baring, maka berwuduklah, ambillah air sembahyang. Kerana syaitan, marah itu daripada syaitan. Dan syaitan itu dicipta daripada api, maka hanyalah air sahaja yang layak untuk mematikan api tersebut. Maka berwuduklah. Sebab itu, saya pesan pada sahabat-sahabat, peminat-peminat, follower-follower Nana pada malam ini, dan juga semua lain yang dengar kita pada malam ini, supaya sentiasalah berwuduk setiap waktu dan sebagainya. Moga-moga antara kerana kita tak nak kita ini, hati kita diganggu gugat oleh syaitan. Agar yang penting syaitan kata, jangan kamu tenang hati. Jangan kamu hati kamu tenang dan sebagainya. Itu antara dia. So, yang pertama kata Imam Ghazali, maksud dia jangan beri peluang pada syaitan untuk menggugat jiwa kita ini dengan kita mudah marah.
So mujahadah pada nombor 2 tadi lah ilmu, yang kedua mujahadah. Maka kita kena lawan dengan sungguh-sungguh supaya hati kita jangan jadi cepat pemarah pada orang. Yang kedua ialah syaitan ni dia nak bagi hati kita tak tenang. Dia kata Imam Ghazali, dia akan timbulkan dalam hati kita ni sifat tamak dan dengki dengan orang. Allah na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Dia tamak kan, tamak nak sign kontrak jadi pelakon. Contoh kan. Semua dia nak berlakon kan. Tamak lah, dia nak tengok. berlakon, drama ni dia nak berlakon, drama itu nak berlakon. Tengok orang lain dapat offer lagi best. Kita jealous kan. Jadi maka timbul tamak. Yang keduanya dengki. So siapa pemunca ni ialah syaitan, supaya hati kita tak tenang. Betul. Kan ini pun ada. Lepas tu kan baru ni isu ada ustaz yang dia viral, ustaz apa nama ni, Ustaz Abid Liu kan, baru ni Ustaz Abid Liu. Kan mungkin anda tengok dia kan rajin berbantu, berderma kepada hospital whatever. Tiba-tiba ada juga orang yang mungkin mempertikaikan, mungkin bukan dia pertikaikan individu, dia cakap secara umum. Jadi kadang-kadang sebab apa jadi macam tu, contohlah kan, kemungkinan besar atau kemungkinan kecil ialah kita ada rasa macam dengki dengan orang buat baik, kita mula tak puas hati. Contoh dia. Ataupun kita dapat dia tak apalah, dia tu Abid Lee tu kaya, dia tu projek besar. Cakap macam tu pun dah nampak cakapnya dah dengki dah. Tu pun dah dengki. Hati kita ni, hati kita akan tenang tengok orang buat baik. Itu maksud masalah dia. Kan. Contoh dia, ini kalau orang artis lah, orang artis. Kalau nanti kata jealous betul aku tengok dia ni. Teman dah lah baru masuk dalam dunia muzik, dia pula juara. Aku dah lama sangat dah. Maka kalau ada ni contoh-contoh. Moga-moga Nana bukan orang macam tu. Jadi kalau ada macam tu dalam hati kita, bermakna hati kita memang confirm tak dapat ketenangan daripada Allah Taala. Sebab itu orang dengki, dia akan sentiasa cari kesalahan Nana. Contoh, kalau ustaz dengki dengan Nana atau siapa dengki dengan Nana, maka saya akan cari apa silap Nana. Saya akan viralkan silap Nana. Kita nampak tak? Itu standard. Sebab syaitan ini merupakan Ra'sul Hasad, raja bagi segala hasad dengki. Itu yang kedua. Maka confirm hati kita tak tenang. Ini contoh dia. Sama juga. Baru ni kerajaan Malaysia, dia buat kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kan dia bagi bantuan bantuan khas untuk rakyat jelata. Kan? Tapi orang politik ni dia kata buat apa bagi dekat orang penjawat awam 500, buang duit kerajaan saja bela contoh dia. Sepatutnya 500 tu macam RM50 Nana. Macam orang Nana pula nak beli make up dah 1,000 lebih. Kan? Contoh dia. Mana cukup 500? Cukup lah kan? Pandai jadi maksud dia, kalau 500 benda kecil, bukan bagi setiap bulan, just one off. Ini contoh dia. Tapi ada juga orang tak puas hati. Sebab apa? Sebab bukan dia yang jadi kerajaan. Ini masalah. Sepatutnya dalam keadaan musibah macam ni, kerajaan ni dia bincang, bukan PM, bukan sembang seorang-seorang dalam bilik air, aku nak bagi apa. Tak. Lain duduk dalam jamban, dia lock toilet, dia ambil kata nota sambil buang air besar, nak bagi dekat ni apa-apa, dah dia bincang berpuluh menteri dalam tu. Betul. Maksud dia, orang yang ada hati dengki saja dengan orang, memang dia tak akan tenang kebaikan orang buat kat orang. Ini kita kena ingat, na'udzubillah min dzalik. Kan, mesti ulang balik para peminat Nana ramai masya-Allah. Orang yang Abang Adi Putra dia. Mana Abang Adi Putra ada juga? Tu tadi dia belajar. Abang Adi Putra. Apa nama, orang yang hati dia tak tenang sahajalah, sentiasa takkan hati akan kebaikan orang yang buat baik. Ini contoh dia gitu. Itu yang buat, iaitu di syaitan ini akan jadikan hati tak tenang dengan timbulkan rasa, orang panggil apa dia, tamak dan dengki. Kemudian pula yang seterusnya, ni panjang Nana, saya nak ringkaskan je. Yang seterusnya, yang ketiga ialah cinta kepada perhiasan dan harta dunia.
Nampak tak? Oh. Ni orang perempuan lah kot ni. Ni makcik-makcik Kia, makcik-makcik bawang. Kan? Jangan marah. Macam mana dah perempuan kan? dengan kecantikan? So tak apa, tak masalah. Isteri saya pun ada gelangnya. Isteri ustaz pun ada cincinnya. Baru ni pun beli juga cincin anak-anak bertunang. Yang dia pun bertunang sekali. Beli cincin anak, maknya dapat sekali. Mak dapat sekali. Package lah. Tetapi jangan sampai mereka jadi, orang kata apa, sampai keterlaluan sangat dengan benda-benda perhiasan ni. Menyebabkan jadi beban dalam hidup. Itu yang kita takut. So, aku nak kerja kuat-kuat, aku nak buat kerja banyak-banyak, aku nak beli emas banyak-banyak, aku nak beli kereta yang hebat-hebat. Kenapa? Sebab nanti orang nampak ni, barulah aku ni hebat. So, nak nunjuk. Yes. So, makna agak-agak tenang tak kalau dia tak dapat? Tak tenang lah. Exactly. Memang tak tenang. Sebab tu bila tengok orang sana cemburu, tengok orang sini dengki, tengok orang ni tak puas hati. Ini mesti ni jual dadah pada ni kaya cepat. Nampak ada mulut jahat. Ada nampak je. Contoh dia. Itu antara dia. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir kita katakan, syaitan ni, dia tak akan nak kita jadi tenang hati dan dia masukkan sifat apa? Kita ni bergantung rezeki dengan manusia. Ni masalah. Patutlah. Contoh dia ni orang-orang muzik, orang artis, selebriti ni contoh dia walaupun pihak majikan atau pihak channel TV nak buat program sekian-sekian yang saya tahu Nana antara artis yang berhijrah alhamdulillah bersama dengan Diana Amir, dengan Kak Yasir Hamzah kan, dengan Katrina Rose, ramai lagi lah yang saya tahu lah yang saya berlibat dalam surah sebelum ni yang mana kan bila Nana ada orang berhijrah, kadang-kadang ada rancangan-rancangan yang nak ajak Nana ni buat benda yang tak betul. Contoh dia, contoh. Nana kata, kalau I tolak ni kan nanti tak panggil I pula. Yes. Maka kalau ada orang ni syaitan akan wujudkan dalam hati kita ni supaya kalau aku tak ikut cara benda ni tak kira lah. Yang penting masuk tadi. Yang penting pada kalau aku tolak lepas ni projek tak dapat langsung. Ini merupakan satu bahana dan balak yang cukup besar. Bila hilang kebergantungan hamba itu dengan Allah dalam asal rezeki, maka confirm tidak akan mendapat ketenangan. Kalau dapat duit banyak pun agak dapat berkat tak? Tak berkat lah. Yes, ada berkat. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu berkat ini kita kena ingat. Nana dan juga sahabat-sahabat sekalian, iaitu berkat ini pernah dalam sebuah hadis Nabi SAW. Dalam hadis Sahih Muslim ada menyebutkan berkat ini Nabi sebut dalam hadis disebut apa dia? Fa inna hadzal mal, harta ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Dia kata Hakim, harta ini idza akhadahu bi sakhawati nafsin buri, ada rancangan-rancangan yang nak ajak Nana ni buat benda yang tak betul. Contoh dia, contoh. Nana kata, kalau I tolak ni kan nanti tak panggil I pula. Yes. Maka kalau ada orang ni syaitan akan wujudkan dalam hati kita ni supaya kalau aku tak ikut cara benda ni tak kira lah. Yang penting masuk tadi. Yang penting pada kalau aku tolak lepas ni projek tak dapat langsung. Ini merupakan satu bahana dan balak yang cukup besar. Bila hilang kebergantungan hamba itu dengan Allah dalam asal rezeki, maka confirm tidak akan mendapat ketenangan. Kalau dapat duit banyak pun agak dapat berkat tak?
Tak berkat lah. Yes, atau berkat. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu berkat ini kita kena ingat. Nana dan juga sahabat-sahabat sekalian, iaitu berkat ini pernah dalam sebuah hadis Nabi SAW, dalam hadis Sahih Muslim ada menyebutkan berkat ini Nabi sebut iza dalam hadis sebut disebut apa dia, fa inna hadzal mal, harta ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Dia kata Hakim, harta ini idza akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Harta ini sahabat tegur ni, Rasulullah tegur sahabat ni. Masa zaman sudah ada dah. Ya, wahai Hakim, barang sesiapa yang mendapatkan harta, makin dapat harta, makin nak merendahkan diri dia dengan Allah. Sakhawatun nafsi, maksudnya rendah jiwa dia depan orang, tak sombong dengan kekayaan dia, maka Nabi bagi jaminan burika lahu fi, pasti harta itu mendapat berkat bagi dia. Allahu Akbar. Itu dia. Maka Nabi tambah lagi, Nabi kata, iaitu wahai Hakim bin Hizam, faman akhadahu bi isyrafi nafsin, barang sesiapa yang mendapatkan harta, maka tujuan dia untuk menjadikan diri dia mulia di hadapan orang, nak dibanggakan. Isyraf ni mana dimuliakan, syaraf mana mulia. Dia dapat harta, tengok kata dia, kan? Atau ramai-ramai adik-beradik ni aku paling kaya, engkau orang ada apa? Orang dapat cakap pun dah nampak tak berlapik dah, sombong. Maka Rasulullah SAW ada menyebutkan, iaitu lam yubarik lahu fihi, maka Nabi kata, aku jamin harta orang dia dapat tadi itu maka tidak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ani na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi tambah lagi Nana dalam hadis panjang ini panjang, Nabi kata pada wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'u, orang macam ini kata Nabi, makanlah banyak mana sekalipun tak akan rasa kekenyangan. Ya. Faham. Makanlah banyak mana sekalipun, betul berlori-lori bertantan, kan? Kepala kecil, perut besar. Tetapi dia pasti tak pernah rasa puas hati, tak pernah kenyang. Sebab apa? Sebab bila Allah cabut keberkatan dalam penapan rezeki kita tadi, itu antara dia. Jadi insya-Allah kita berdoa, pada rekahkan mujahadah tadi, dan yang taqiq ialah zikrullah dalam hati nak tenang, maka pastikan everything, every step, wherever, whenever, whoever, termasuk dengan Land Rover, mestilah ya, kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Okey, paling-paling kurang, contoh bila nak makan, baca Bismillah. Lepas makan Alhamdulillah. Maksudnya kalau kita buat nasyid pun, kalau apa, bila nak makan baca Bismillah, lepas makan Alhamdulillah, kan? Contohnya masuk kereta, Bismillah,
sampai ke destinasi. Alhamdulillah, whatever. Nak minum bismillah, pakai kasut bismillah, whatever bismillah. Ingat, maka tenang hati kita. Ni contoh dia. Kemudian Allah pun sebut dalam Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bahwasanya ingatlah orang yang hanya ingat kepada Allah sahaja, mereka akan mendapat hatinya tatmainnu, itmi'nan, dapat ketenangan apabila sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara dia macam mana hati kita nak tenang, ilmu kena ada, kena rajin sungguh-sungguh buat nak bagi hati kita jadi baik. Dan nombor 3 iaitu ingat Allah banyak-banyak. Jadi Nana, Ustaz teringat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bila seorang sahabat datang mengadu dekat dia, wahai Ibnu Mas'ud, sejak kebelakangan ini hati aku ni sedih sangat. Makan pun tak lalu, tidur pun tak basah. Bunyi gitulah suara dia lebih kurang. Macam alih bahasa lah semua Ustaz. Macam alih bahasa kan. Macam Naruto Shippuden ni. Naruto Shippuden ni. Jadi, apa kata Ibnu Mas'ud? Dia orang mengadulah. Contoh, Nana mau jumpa Ustaz. Ustaz, Nana rasa tak apa, tenang lah, bla bla. Maka Ustaz kata dekat Nana, sebagaimana Ibnu Mas'ud kata, apa dia? Bacalah Al-Quran. Al-Quran. Baca Al-Quran. Ialah semayang ke. Dan kemudian datangilah majlis ilmu yang memperingati tentang Al-Quran. Lalu, Ibnu Mas'ud kata apa dia? Kalaulah apa yang aku suruh kamu buat itu belum boleh menenangkan hati kamu, saya ulang balik, kalaulah apa yang aku suruh kamu buat itu belum lagi dapat menenangkan hati kamu, maka minta doa kepada Allah supaya Allah tukar hati kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agak-agak boleh tukar ke hati? Mana boleh? So apa maksud dia? Apa maksud dia? Ibnu Mas'ud yakin dengan baca Quran, dengan menghadiri majlis ilmu, pasti akan tenang hati kita. Dalam bahasa Ibnu Mas'ud agak kasar, takkanlah minta, ya Allah tukarkan hatiku, ya Allah, mana boleh. Kan? Yalah. Takkan nak pergi belah dada macam peristiwa Nabi dibedah oleh malaikat Jibril dekat Mekah kan. So maksud dia, betul. keyakinan Ibnu Mas'ud tentang zikrullah ini pasti akan menjadikan hati kita tenang. InsyaAllah. Ustaz nak tanya, macam mana kita nak tenang dalam keadaan yang sangat negatif, macam dalam satu keadaan yang sangat negatif, macam mana nak kekal tenang? Ulang balik soalan. Macam mana kita nak kekal tenang dalam keadaan negatif lah, macam tu. Contoh dia? Contohnya ada, tak kisahlah, macam ada kejadian-kejadian yang tak diingini lah kan. Macam mana nak kekal tenang dalam keadaan yang dugaan daripada Allah tu. Gini, dalam bahasa mudahnya Allah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah kamu mudah-mudah mengatakan kamu orang yang beriman, ataupun kamu nak kata kamu adalah orang yang sukses dalam hidup, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini standard firman Allah yang Nabi pegang sampai Nabi wafat. Apa benda musibah yang tak kena atas Nabi SAW? Apa musibah yang Nabi tak pernah dapat? Kalau Nana tengok dalam sejarah, mungkin Ustaz Zul Ramli rajin cerita tentang sejarah. Mungkin ramai Ustaz kita ni cerita tentang tentang sirah dan sebagainya. Apa Nabi tak dapat dan apa para anbiya dan rusul tak pernah kena musibah. Sampai kena gergaji kepala ni belah dua. Itu standard
Yahudi boleh bunuh Nabi, Nabi diorang dengan kepala mereka belah dua. Warga Ammar bin Yasir, apa yang tak dapat musibah. Cuba tengok Masyitah sendiri dalam peristiwa Isra' Mi'raj bagi contoh Masyitah, tukang sikat Fir'aun laknatullah. Kan bagaimana mereka terpaksa masuk di dalam kolam yang berisi dengan air yang panas menggelegak. Anak dia mati, suami dia mati dan dia pun mati. Sehingga diharumkan kuburnya oleh Allah. Iaitu antara dia, maksud dia dalam bahasa mudah, semua orang pasti akan menghadapi ujian tersebut. Sebab itu, bila Allah sebut dalam Quran, ya, apa-apa musibah yang Allah berikan kepada kamu adalah kerana biiznillah, dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Sesiapa yang dah tahu benda ini datang daripada Allah dan dia redha dan dia sabar, pasti Allah akan beri petunjuk kepada hati dia. Maksud yahdi qalbah maksud dia, Allah akan beri kepada ini ketenangan dalam hati dia untuk menghadapi benda-benda tersebut. Sebab tu kita kena pegang dalam masa muda, apa saja yang kita kena, berniaga rugi. Kan? Tengah-tengah menyanyi, tengah duk tok-tok, suara Allah tarik. Kan? Allah tarik suara. Contoh dia, rupa-rupanya bila berubat, ada orang deki dengan kita, suara sedap sangat, orang santau suara kita. Orang sihir suara kita. It's not impossible thing. Manusia boleh buat saja sebab syaitan tolong mereka. So bila Nana kata, contohlah kalau orang kata Nana ke siapa, hati-hati lain kata kalau dia kena, dia kata ya Allah, apa dia kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak buat macam mana? Sebab itu dalam bahasa muda, dalam sebuah riwayat hadis, Nabi berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Maksud daripada dia iaitu, ya Allah, tak ada siapa-siapa larang kalau kamu nak bagi. Tak ada siapa-siapa yang boleh bagi kalau kamu nak larang. Ni contoh dia. Maksud dia apa yang kena pada diri kita ini adalah tak lain tak bukan datang dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuluh hari nak kena sihir, badan Nabi jatuh down, kurus dan sebagainya. Rupa-rupanya Allah uji Nabi. Orang Yahudi, wanita Yahudi pergi ambil rambut Nabi, dipintal rambut Nabi, letak di bawah ketul batu. Selagi mana tak dirungkai rambut tadi, Nabi akan hidup sakit. Maka wahyu turun selepas berapa lama Nabi sakit. Nak beritahu apa dia? Atas kerana kesabaran. Waktu kena sabar banyak. Ya, benda-benda yang Tuhan bagi ni negatif, whatever. Fitnah, contoh fitnah. Kan zaman sekarang zaman fitnah. Zaman cyber, zaman Facebook lah, zaman apa lagi, IG, whatever. So, kadang-kadang Nana mungkin sedang mungkin berduaan. Contohlah, benar kan bukan Nana berduaan, Nana dengan ada orang yang ramai tengok. Cuma kata, oh ni apa ni, orang akan kecam. Netizen ni bukan dekat artis, kerajaan pun dia bantai. Itu standard lah. Kan? So maksud dia, Nana kata, ini fitnah. So maksud dia dalam bab ini, Nina kata apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi. Supaya Allah bantu kita, supaya hati kita tenang daripada perkara-perkara negatif yang timpa kita. Itu antara dia. Wallahualam. Clear Nana? Okay? InsyaAllah clear. Dia cuma hilang-hilang sikit lah. Clear kan semua? Tak apa. Biasalah. Tapi biasanya kalau sejam dia akan hilang dia akan padam sendiri. Like apa IG ni. Okey, Ustaz nampak Ustaz? Nampak. Okey. Nampak Ustaz? Okey. Siapa nak tanya ke? Okey. Sekejap. Okey, clear. Alright. Ada soalan ni Ustaz. Macam macam ada macam pesakit yang kena anxiety kan. Jadi apakah macam ada orang kan zaman sekarang kan macam ada penyakit yang anxiety tu kan. Jadi apa tu anxiety? Macam
macam resah gelisah tu. Yang di bawah sikit daripada kemurungan tu. So dalam keadaan yang dia tengah kena panic attack tu, macam apa amalan yang boleh dia buat supaya dia tenang time tu maksudnya? Okey. Soalan ni abang apa nama tadi? Adi Putra. Mana abang Adi Putra ni, aku nak tanya macam nak tanya abang Adi Putra kita ni. Oh, tadi dia ada banyak kali singgah. Terima kasih abang singgah kat sini. Apa nama ni? Dengar tak Ustaz? Okey, clear dah. Tadi dia bunyi macam makhluk asing dia dalam. Okey, dengar. Okey, clear. Soalan dia resah gelisah lah. Macam mana? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya, "Ya Rasulullah, dia ni gelisah kerana dia menghadapi masalah hutang." Okey. Dia masalah hutang. Jadi ya Rasulullah kata, "Alimni doa." Ajar aku tentang doa yang boleh aku bebas daripada benda. Orang berhutang ni memanglah kepala dia memang bela lah. Betul. Tambah-tambah pula dalam keadaan kalau dia tu berniaga goreng pisang zaman sekarang ni COVID-19 musibah ni kan. Hutang dia, betul. Hutang, yalah macam-macam hutang itu, hutang ni whatever. So pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang, "Ya Rasulullah, aku ni ada resah gelisah